Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini walaupun Abang sampaikan dua cerita, tapi dua-dua cerita ni memang pelik dan Abang suka. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita serta memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Dan tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kisah kali ini berlaku pada tahun 2014, dihantarkan oleh seseorang yang bernama Firdaus. Ini adalah nama sebenar, diminta gunakan nama sebenar. Berlaku dekat Tanjung Malim. Kisahnya, dia kata, sebelum dia bekerja dekat Tanjung Malim, dia ni sebenarnya adalah lulusan daripada kejuruteraan mekanikal. Tapi nak cari kerja, walaupun berdasarkan dengan kelulusan diploma yang dia ada, pada tahun tu memang susah sangat nak dapat kerja. Cari-cari yang jumpa adalah kerja sebagai seorang kulinari. Orang yang bekerja dekat kawasan dapur lah, lebih kurang dekat KLIA. Jadi dia kata habis-habis belajar, kerjalah dekat dalam dapur. Pandailah dia memasak satu dua jenis barang. Macam-macam lah pengalaman yang dia timba. Tapi disebabkan dia punya ketekunan bekerja tu adalah seorang pelanggan lah. Dia kata pelanggan memang kenal dengan dia dan tanyalah dengan dia, sebenarnya dia ni memang minat ke dalam bidang kulinari, tapi dia beritahu dia ni memang kelulusan mechanical engineering, cumanya dia tak ada kerja pada waktu tu, kerjalah dekat kulinari. Bila si pelanggan ni dengar, dia kata tak boleh macam tu, kena kerja dalam bidang apa yang kita belajar, sebabnya barulah daripada situ kita boleh menimba pengalaman yang lebih luas dan kita boleh buat sesuatu di masa akan datang menggunakan pengalaman dan kelulusan yang kita ada. Jadi dia kata, cik kenal ke mana-mana kilang ke yang ada dekat yang boleh saya bekerja? Lepas tu orang tu pun dia beritahu dia ada kontak dekat sekian-sekian tempat dekat Tanjung Malim ada satu kilang besar, dia kata lebih kurang daripada 3-4 padang bola lah kilang tu. Jadi kat situ ada banyak kerja kosong. Jadi hasil bantuan daripada si pelanggan ni tadi, akhirnya Firdaus dapatlah kerja dekat kilang yang dimaksudkan dekat Tanjung Malim tahun 2014. Bila dia bekerja dekat kilang tu, dia mula sampai, benda pertama yang dia kagum adalah kilang tu bukan main kecil, kau main besar. Dia tak beritahu dekat abang nama kilang tu, tapi dia kata antara yang terbesar dekat Tanjung Malim. Dia pula kedudukannya terletak dekat kaki bukit. Yang menjadi kekaguman, terlalu kagumnya ialah yang paling dia kagum, tempat untuk tamprint ataupun untuk mengesahkan kehadiran terletak 200 meter daripada pejabat dia. Dengan kata lain, kalau dia dah habis kerja, dia nak pergi keluar daripada tempat kerja dia tu, dekat pintu pagar depan tu, jaraknya 200 meter. Memang jauh. Kilang tu pula memang besar. Sampaikan pihak pengurusan kilang terpaksa sediakan kereta untuk para pekerja guna dan bergerak daripada satu seksyen ke satu seksyen yang lain. Kalau jalan kaki, hukumnya tercabut punggung. Memang jauh, dia kata. Dan tapi bukan itu yang dia nak ceritakan kat sini. Dia kata pengalaman dia bekerja dekat situ di mana dia dikacau dengan hantu yang ada kaitan dengan teknologi. Kilang tempat dia kerja, dengan lebih tepat lagi departmen dia adalah departmen yang paling belakang sebelakang-belakangnya. Orang semua tak nak kerja dekat departmen tu sebab departmen tu memang departmen yang paling seram dalam kilang tu. Dia terletak betul-betul dekat kaki bukit. Kalau misal kata blackout satu kilang, Departmen Firdaus lah yang departmen paling lambat sekali untuk keluar daripada kawasan kilang sebab kedudukannya yang terlalu jauh. Tapi dia kata itu tak jadi masalah sebab dia memang nak kerja kat situ, nak timba pengalaman. Satu hari dia telah ditugaskan untuk buat satu proposal audit. Satu dokumen audit. Jadi bila dia dapat tugas macam ni, dia ambil peluang lah untuk menimba pengalaman macam mana kilang untuk nak dibuat audit. Apakah dokumen-dokumen yang perlu disediakan. Jadi dia pun bila bos dia minta dia buat macam tu, dia rasa dia senang hati. Nak jadi cerita kilang tu pula, ni yang best ni kalau kerja kilang ni, abang kerja kilang tu. Iaitu OT. Walaupun dia kilang tu dia kata walaupun besar banyak pekerja, kita nak OT seberapa banyak kita boleh, tak ada masalah,
pihak kilang tetap bayar pihak. Jadi dia kata itu yang paling menyeronokkan dia, walaupun dia dapat tugas yang berat, tapi jarang-jarang juga dia OT. Sebab kalau OT, maksudnya kena kerja lebih daripada pukul 5 petang. Dekat kawasan departmen dia tu yang terletaknya dekat belakang, dekat dengan kaki bukit tu, pukul 5 petang tu dah macam pukul 12:30 malam. Dia punya sunyi, bukan gelap, dia punya sunyi, dia punya seram dah macam pukul 12:30 malam. Tapi dia kata bila pada hari tu dia kena menyediakan dokumen-dokumen audit, dia pula ditemani dengan bos dia tak adalah rasa takut sangat. Apa-apa pun terjadi, bos ada. Kita boleh selamatkan diri dengan bos. Dan bos teman selagi dia tak habis kerja. Jadi pukul 5:30 petang tu, bila dah bunyi loceng menandakan tamat kerja, semua kawan-kawan dia pun balik. Pada awal-awal tu memang dia rasa seronok aja kawan-kawan ramai. Tapi bila dah bunyi loceng, kawan-kawan dah tak ada. Dah mulalah rasa macam Allahu Akbar, ini betul ke aku nak OT ni? Lain macam dia punya suram. Walaupun pukul 5:30 ke pukul 6 petang, dia punya suram tak boleh nak cakap. Kilang tu penuh dengan mesin-mesin yang besar gajah lah, besar-besar rumah punya mesin. Jadi dengan kata lain, kalau tak ada orang dekat kawasan itu, memang cukup-cukup menakutkan. Tak apalah, dia kata ada bos. Jadi dia siapkanlah sekala macam dokumen. Nak siapkan dokumen kena menghadap depan komputer. Ditekanlah komputer tu daripada pukul 5:30 nok-nek sampailah ke pukul 8:30 malam. Dah siaplah semua dokumen-dokumen dia. Jadi keperlulah, bila dah siap perlulah di print. Dia kena hantar dekat bos dia dulu, bagi bos dia cek, takut-takut ada kesalahan. Kalau bos cek pula, kalau dekat kilang, dia orang takkan cek sekali pandang, 2 kali pandang, mau dia ulang lagi cek. Sebab tak nak ada kesalahan dalam membuat dokumen. Sebabnya dokumen tu perlu di print. Kalau nak print, kena kos pula. Jadi tak naklah print 2-3 kali. Boleh meningkatkan kos penggunaan kan, kos kilang. Jadi nak tunggu bos dia habis cek tu lebih kurang 1 jam lah, daripada pukul 8:30 sampai 9:30 baru bos dia habis cek. Waktu bos dia cek tu, dia ada kat sebelah, dia tak ke mana, dia tengok je, takut-takut kalau perlu dibetulkan dia dah ada kat sebelah. Habis pukul 9:30 dia pun pergilah. Bos dia dah setuju, pergilah dekat mesin printer. Mesin printer dekat departmen itu adalah mesin printer paling canggih manggih lah yang ada dekat kawasan kilang tu. Sebabnya dia memang departmen dia memang terlibat dalam penyediaan dokumen. Jadi printer dia tu memang bukan calang-calang, okey je. Untuk mengelakkan daripada benda-benda buruk berlaku, si Firdaus ni printlah dulu benda-benda yang lain. Nak tengoklah dakwat okey ke tidak, apa okey ke tidak. Jadi dia pun tekanlah mesin print, nyut print. Jadi print tu walau sepatutnya habis lebih kurang 10 minit, 20 minit, tapi print tu mengambil masa dekat 1 jam. Baru habis semua print semua dokumen. Bila dia tengok daripada jauh keadaan printer tu, dia agak pelik. Sebabnya sepatutnya dokumen yang dia print lebih kurang 200 muka surat, 200 ke 300 muka surat. Tapi kenapa dia punya saiznya agak tinggi dan tebal? Bila dia ambil, dia tengok, mengucap panjang dia. Sebabnya printer tu buat pasal. Dia punya print, mula-mula ayat pertama dia print kat muka surat pertama, ayat kedua dia print kat muka surat kedua, ayat ketiga print muka surat ketiga. Pandai pula printer ni main pilih-pilih ayat. Kalaulah printer tu printer yang memang betul-betul rosak, dia akan print dalam keadaan yang kalang kabut. Ini boleh dipilih ayat pertama dekat muka surat pertama, ayat kedua muka surat ketiga. Jadi daripada 200 muka surat, dia dah mencecah dekat 2000 muka 1000 muka surat. Punyalah banyak dia kena print. Ya Allah, dia kata ini dah dikira sebagai satu pembaziran juga. Aduh, macam mana dia boleh tak cek? Jadi dia ambil dokumen tu balik, dia cek semua satu-satu. Dia dengan bos dia, bos dah muka gitu dah. Sebab dah melibatkan kos kan. Dia cek untuk kali kedua. Okey, dah confirm memang tak ada kesalahan apa. Printer pun dah print 2-3 kali, memang tak ada kesalahan apa. Dia print sekali lagi. Kali ni kedua printer ni buat pasal. Cantik je dia punya kacau dia. Dia print dalam satu muka surat tu kan ada 2 perenggan kan. Perenggan pertama dekat muka surat pertama, perenggan kedua dekat muka surat kedua, perenggan ketiga dekat muka surat ketiga. Pelik dia kata. Kalau yang pertama tadi dia pilih-pilih ayat,
Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Yang kali ni dia pergi pilih perenggan. Perenggan pertama, muka surat pertama, perenggan kedua, begitu. Jadi dia kata, dah kenapa printer ni? Waktu tu jam dah menunjukkan pukul 10 malam tau. Dia dah rasa pelik dah. Waktu tu dia tak terfikir lagi lah, ni ada kaitan dengan alam sebelah main printer. Dia tak terfikir lagi. Dia relax je. Dia dah pandang kiri kanan. Bos pun dah pandang dia. Bos, waktu tu bos dah tak rasa marah. Sebab bos pun dah lama sama-sama check waktu printer tu berfungsi kan. Jadi dia dah diam. Dia tengok bos dia, bos dia tengok dia. Bos dia cakap, okey, kita kena buat sekali lagi. Sebab benda ni kena di print pagi ni juga. Malam ni juga. Sebab besok pagi nak kena guna. Jadi dia orang pun check lagi sekali. Pastikan. Test dulu printer banyak kali. Dengan dokumen-dokumen lain. Test. Pakai guna paper-paper, kertas-kertas yang recycle kan. Untuk pastikan printer tu betul-betul okey. Kali ketiga, printer tu buat pasal sekali lagi. Kali ini printer tu pilih-pilih kertas pula. Ada kertas yang di print atasnya, ada kertas dia tak print, ada kertas dia print, ada kertas dia tak print. Kalau benda tu dia punya julatnya sama, maksudnya selepas 10 muka surat ada satu print, 10 muka surat ada satu print, mungkin kesilapan printer. Ini dia buat benda yang cacah marbak. Selepas 3 muka surat ada print. Selepas 10 muka surat ada print lagi. Lepas tu selepas 1 muka surat ada print. Dan kali ini dia print ikut perenggan. Dia pilih perenggan, dia pilih kertas. Lain macam ni. Jadi tiba-tiba dia teringat tau, yang kawasan tempat tapak kilang dia tu dulunya katanya adalah hutan belantara. Dengan lebih tepat lagi, itu adalah perkampungan. Jadi mungkin ahli-ahli kampung yang ada dekat situ satu masa dulu, yang masih lagi ada dekat situ, duduk dengki-dengki dia orang. Waktu tu dia cakap dengan bos dia, bos, jangan-jangan hantu tak? Entahlah, dia kata dia boleh tersebut perkataan tu. Bos dia tak tunggu lama. Bos dia berlari masuk dekat dalam office. Bos dia capai beg. Bos dia berlari tinggalkan Firdaus seorang-seorang. Firdaus pada waktu tu dah muak macam mana. Dia pun capai beg dia, matikan semua lampu. Dia berlari. Bayangkanlah, dia kata nak berlari daripada pintu kilang dia nak ke pintu keluar tu 200 meter. Macam tengah belum berlari dengan bos dia. Dua-dua orang ni. Dengan bos dia pakai baju kot dengan tie. Kau main lagi. Sampai dekat pintu guard. Guard kata, kenapa? Tak ada apa-apa. Dia tak nak cerita, dia nak balik. Balik rumah, esok paginya datang balik. Dia cerita dengan kawan-kawan dia. Tak ada seorang pun daripada kawan-kawan dia pernah terjadi perkara yang sama. Dan pada esoknya, dia orang try printer sekali lagi. Print. Adakah berlaku apa-apa kerosakan? Tak ada. Semua print cantik je. Ubat ink tu pun cantik je mengalir. Tak ada pun pilih-pilih perenggan, pilih-pilih ayat. Logik lah, kalau printer rosak, dia akan pilih random tau. Tak kisah ayat mana yang akan keluar. Ini boleh pilih perenggan, boleh pilih ayat. Tak apa-apa lah dia kata printer ni. Jadi dia kata sejak daripada tu, dia tak pernah OT. Tak kisahlah dia kata kena marah ke, kena kerja tak siap ke. Yang penting dia buat waktu orang ramai ada dekat kawasan kilang tu. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh Ilyani. Berlaku pada tahun 2013, tapi pada waktu tu dia darjah 4. Bukanlah kisah tentang dia, tapi ini adalah pengalaman dia bagaimana dia tengok adik dia sendiri kena rasuk. Kesnya macam ni. Dia ada beradiknya, lebih kurang ada 3 orang kalau tak silap abang. Dia ni anak yang nombor 2. Dia ada adik seorang yang bongsu. Diorang ni walaupun adik-beradik umurnya dekat-dekat, tapi diorang bersekolah dekat Bangi dalam waktu yang berbeza. Sekolah pagi, sekolah petang. Pada satu hari itu, Yani balik daripada sekolah pagi. Jadi sampai rumah lebih kurang pukul 2 petang. Adik dia yang bongsu pula sekolah petang, walaupun pada sekolah yang sama. Jadi bila dah sampai rumah, dekat rumah ada mak dia. Waktu tu mak dia cuti, mak dia polis, bapak dia pun polis juga. Jadi waktu dia tengah waktu dia tengah balik rumah tu, tengah makan-makan, tiba-tiba dapat panggilan telefon daripada seseorang. Mak dia pun, ya Allah, bila angkat telefon tu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi si Yani pun pelik juga, tanya dengan mak dia, mak kenapa mak Allahu Akbar daripada tadi? Adik kau, dia kata, adik kau tak sedar. Oh lupa abang, waktu tu bapak dia pun ada kat rumah. Jadi bapak dia kata, tak sedar kenapa pula, baru darjah 2 tak sedar. Selalunya kalau tak sedar ni kan dah sekolah menengah, bukanlah budak-budak sekolah rendah. Tapi bila dengar macam tu, walaupun antara percaya dan tak percaya, dia orang tetap juga kena pergi sekolah. Sebab sekolah kata keadaan adik dia memang sangat teruk. Mak bapak dia bergegas.
naik kereta pergi sekolah, tengok adik dia apa yang berlaku. Yang ni pula duduk dekat rumah, jaga rumah, sebab kejap lagi ada kakak dia datang balik rumah. Jadi dia kata dia tak boleh nak ke mana-mana. Selang beberapa lebih kurang 1 jam, mak bapak dia pun baliklah ke rumah. Sampai dekat rumah, dia tengok adik dia yang dah jadua. Dia kata kesian sangat sebab muka adik dia cengkung, pucat, dan dia punya gaya berjalan dia tu macam orang tua. Dia terbungkuk, dia kata. Pelik pula, adik aku tak pernah jalan macam ni. Jadi dia ni, dia kata dah jam 4, dia pun tak terfikirlah kerasukan tu macam mana. Dia pun sepak adik dia, kau dah kenapa jalan macam orang tua? Adik dia pandang je. Dah tu adik dia jalan lagi macam orang tua. Waktu tu dia dah, kenapa pula adik aku ni dah ketakutan pula, dia kata. Jadi dia tanya dengan mak dia, mak sebenarnya apa yang berlaku dekat sekolah? Mak dia kata, kecoh cikgu kata tiba-tiba waktu tengah belajar, adik dia tiba-tiba tombang dan adik dia terus menjerit-jerit macam tak tentu hara, tak tentu hala. Orang dah banyak pegang. Lepas tu muncullah dekat sekolah tu ada ustaz tu boleh buat ruqyah, dan adik dia pun sedar. Dan dia kena bawa adik dia ke rumah lah, mak bapak dia kena bawa adik dia ke rumah nak buat sesuatu lah, berubat ke apa, sebab adik tak kena, dia kata. Satu lagi, adik dia ni memang ada perangai pelik. Walaupun adik bongsu, dia kata dia ada satu perangai yang dia suka bercakap seorang-seorang. Bukanlah dia kata bercakap seorang-seorang, dia suka bermain, nak main dengan kakak pula semua dah besar. Jadi nak main pondok-pondok dengan akak dah boring. Akak lebih suka main benda-benda yang beraktiviti lasak. Jadi dia ni kalau main pondok-pondok, dia suka cakap seorang-seorang. Nak minum teh, nak makan, ada bercakap dengan seorang-seorang untuk menghiburkan hati. Akak tak nak join, akak dah besar. Jadi itulah perangai adik dia yang pelik. Dan benda tu, perangai tu dibawa sampai ke sekolah. Kalau kawan-kawan tak nak makan dengan dia, tak nak bercakap dengan dia, dia bercakap seorang-seorang. Dia bercakap macam ada orang lain yang bercakap dengan dia. Banyak kali juga mak dia tanya, betul ke adik ni bercakap seorang-seorang ke ada orang kawan daripada alam sebelah? Dia kata tak ada orang pada depan dia. Dia cuma bercakap seorang-seorang. Dia suka-suka, dia kata. Dia tak adalah ada orang teman ke. Ada mak jangan risau, dia kata. Dah darjah 2, dah besar. Jadi dia pun, okey, bila dia tengok adik dia keadaan macam tu, dia risau juga. Adik dia pun tidur. Bila adik dia tidur, waktu tu hari, kalau tak silap abang, dah nak masuk hujung minggu, hari Jumaat lah macam tu. Jadi dia dengar lah mak ayah dia berbincang, mereka semua nak bawa adik dia balik ke kampung nak berubat. Kampung dia terletak dekat Alur Gajah. Jadi bila dengar macam tu, perasaan antara gembira dengan tak gembira, kata Yani. Gembiranya sebab dia boleh balik kampung, jumpa dengan sepupu sepapat. Betul lah kan? Abang itu sebut sepupu sepipit. Salah. Sepupu sepapat. Jadinya, dia kata itu benda yang menarik. Yang tak menariknya, dia kesian tengok adik dia dalam keadaan yang tak sedar kan. Jadi bila esok paginya, hari Sabtu, diorang sekeluarga pun baliklah ke kampung. Adik-beradik dia semua ikutlah. Sampai dekat kampung pula, penuh rumah atuk nenek dia dengan saudara mara. Sebab pakcik dengan makcik dia memang duduk sekitar-sekitar Alur Gajah je. Memang Sabtu Ahad menjadi rutin untuk diorang, adik-beradik mak dia ni berkumpul kat rumah nenek dia. Masak-masak, makan-makan. Jadi bila mak bapak dia ni, Yani dengan keluarga dia ni sampai kat kampung, semua satu kampung, satu adik-beradik dekat kampung, adik-beradik mak dia semua terkejut. Kenapa pula kau balik? Kau cakap kau tak nak balik minggu ni. Jadi mak bapak dia pun ceritalah sebenarnya apa yang berlaku. Rupanya adik dia kerasukan. Jadi pada waktu tu, bila sampai dekat kampung, lebih kurang dah petang tau. Dah petang, jadi diorang pun berpakat-pakat. Pakcik dengan makcik dia berpakat nak cari ustaz yang boleh mengubat. Tapi cari ustaznya ada. Rumahnya adalah, ustaznya tak ada. Ustaznya outstation. Ada orang minta tolong berubat. Jadi ustaznya tak boleh datang pada malam tu. Kena datang besok pagi. Jadi malam tu dah tak tahu nak buat apa. Dalam keadaan adik dia yang pucat lesi, tak nak makan, lain macam, terbelik-terbelik, kadang-kadang mata, kadang-kadang badannya kejang-kejang. Jadi pakcik dengan makcik kepada adik-beradik mak dia ni ambil keputusan, malam tu kita baca Yasin, air Yasin kita buat mandi dan bagi minum adik dia ni. Jadi selepas baca Yasin ramai-ramai dekat ruang tengah rumah kampung tu, habis baca Yasin, diorang pun ambil lah air Yasin ni, sapukanlah dekat muka adik ni. Yang sapukan dekat muka adik ni adalah mak dia. Waktu air tu cecah je dekat muka adik dia, adik tu terus meleding, kita panggil macam melompat badannya dekat katil, tapi dia boleh melantun badan dia ke atas. Waktu tu mak dia pun takut, dia lagi lah kesian, dia kata dia takut dengan kesiannya. Dia kata, jangan, aku tak nak air tu, aku tak nak air tu. Bapak dia memang tak puas hati, aku tak nak air ni pegang, dia suruh pakcik-pakcik pegang, buka mulut, dia tuang selo-selo air dekat mulut anak dia ni. Anak dia punya meronta, terpaksa pakcik ni, 2 orang pakcik dia peluk budak yang berumur darjah 2. Dia punya kekuatan lain macam, semata-mata untuk bagi air tu dititikkan dekat mulut si adik ini tadi.
Kesian kata Yani, tengok keadaan adik dia betul-betul sangat pelik, dia kata. Jadi selepas air Yasin masuk dekat dalam mulut dia, waktu tu dia merontong, tapi lama-lama rontaan dia tu makin lama makin kurang dan okey. Dan air Yasin pun disapukan dekat muka. Malam tu dia orang tidur, tengah-tengah tidur Yani kata, tiba-tiba dia dengar ada satu jeritan kuat gila. Jeritan tu datang daripada mak dia, dan semua orang dalam rumah tu terjaga, termasuklah Yani. Sepupu-sepupu lain tak terjaga sebab sepupu lain semua tidur. Dia pula nak tidur dengan tak tidur sebab dia kesian tengok mak dia, kesian tengok adik dia. Jadi bila dia dengar mak dia menjerit, dia pun bangunlah. Dia tengok mak dia dalam keadaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi adik-beradik mak dia tanya, kau kenapa kak? Kau kenapa? Lepas tu mak dia beritahu, tadi waktu tengah tidur, dekat hujung kaki dia ada seorang perempuan tua. Waktu tu malam tu mak dia memang tidur satu bilik dengan adik dia, tidur berdua. Itu mak dia kata dalam keadaan samar-samar cahaya, tiba-tiba nampak orang tua dekat hujung kaki dia orang tengah tidur. Jadi dia kata dia pun terkejut. Waktu tu yang dia menjerit. Jadi kebanyakan daripada apa yang orang dengar pada malam tu, adik-beradik mak dia beranggapan mungkin yang merasuk adik perempuan dia ni adalah seorang tua. Tapi simpan dulu, benda tu tak pasti. Bila besok paginya, bawalah dia pergi jumpa ustaz, pergi kat rumah ustaz tu. Ustaz tu pun sampai, ustaz tu pun tawar-tawarkanlah. Jadi ustaz tu pandailah berinteraksi dengan alam sebelah. Selepas dia berinteraksi dengan apa yang ada dekat dalam badan adik, rupanya yang ada dekat dalam badan adik tu adalah seorang nenek. Dia kata dia kesian tengok si adik ni selalu bercakap sorang-sorang. Jadi dia selalu hadir depan adik dia dan dia nak adik dia tu bercakap dengan dia. Seolah-olah bercakap dengan dia. Dengan kata lain macam teman berborak lah kan. Jadi si ustaz ni cakap tak perlu, kami tak perlukan teman berborak. Cuma nenek dia kata, ini bukan sehari dua saya tengok budak ni berborak. Dah berhari-hari, berbulan-bulan saya tengok dia bercakap sorang-sorang. Saya perlu teman. Saya sebagai seorang nenek, dia kata. Tak perlu, kata ustaz. Ustaz tu membaca dengan ladi hitamnya, dia picitkan kat ibu jari, akhirnya benda tu keluar lah. Bila tu keluar, adik tu pun letih lah, rasa macam yang tak bermaya sangat. Jadi diorang pun bawa lah adik dia balik ke rumah balik. Malam tu, tak lama, malam tu adik dia mengaruk lagi, terpaksa panggil lagi ustaz. Kali ni adik dia mengaruk lagi, memang huru-hara semua orang. Terpaksa lah ustaz, dia punya proses berubat daripada pukul 8 malam menjejak pukul 1 pagi. Punyalah lama sebab nak pujuk nenek dalam badan itu supaya keluar. Dia keluar kejap lagi dia masuk. Dia keluar kejap lagi dia masuk. Dia kata susah gila nak bagi putuskan benda tu. Tapi akhirnya si ustaz ni tadi buat sembahyang hajat dan barulah nenek tu betul-betul keluar tinggalkan badan si adik ni tadi. Rupanya selama adik dia berborak, dia bukan berborak seorang-seorang. Dia ada orang yang temankan berborak. Hati-hati kalau ada yang anak kecil yang mana suka cakap mimang-mimang seorang-seorang tu, takut-takut anak-anak kita ni bercakap dengan sesuatu yang kita tak nampak. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran. Jadi malam ni ada ucapan hari jadi yang abang akan sampaikan. Ucapan hari jadi yang pertama datangnya daripada seseorang yang bernama Nani. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat sahabatnya yang bernama Hazikah Jalaluddin, yang mana hari jadi dia jatuh pada 29 hari bulan 9 hari tu, dengan ucapan hari itu akan datang. 29 hari bulan 9 akan datang dengan ucapan selamat hari jadi buat sahabatku. Semoga Allah sentiasa merahmatimu di mana saja kamu berada dan semoga Allah sentiasa memudahkan segala urusanmu. Ucapan hari jadi yang kedua datangnya daripada seseorang yang bernama Amir Jalid. Dia nak ucapkan hari jadi buat 3 orang yang tersayang dalam hidupnya. Yang pertama, dia nak ucapkan hari jadi buat anaknya yang bernama Amin, mana hari jadinya jatuh pada 23 hari bulan 9. Yang kedua, ucapan hari jadi dia nak ucapkan buat cucunya yang mana bernama Dahlia. Hari jadinya jatuh pada 13 hari bulan 9. Dan yang ketiga buat cucunya juga yang bernama Mawar. Hari jadinya jatuh pada 24 hari bulan 9. Dengan ucapan semoga Allah merahmati kalian semua dan semoga Allah permudahkan segala urusannya dan memberikan rezeki yang melimpah ruah buat Amin, Dahlia dan juga Mawar. Ini daripada seorang atuk lah ni. Ucapan hari jadi yang ketiga datangnya daripada seorang bonda yang bernama Kakak Adik Manis. Ini tu adalah nama nickname dia. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak bongsunya yang bernama Fatin Nur Nadia.
Dia kata ini bulan ni adalah hari jadi anak ni yang ke-17, sweet 17. Tapi tarikhnya dia tak beritahu kat abang. Dia kata berlaku pada bulan 9 dengan ucapan selamat hari jadi buat anak bonda, anak puteri bongsu bonda. Semoga panjang umur, murah rezeki, berikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dunia dan di akhirat. Ucapan yang seterusnya adalah datangnya daripada Aziz Ahmad. Dia nak ucapkan, dia nak minta semua daripada ahli keluarga JSPL menghadiahkan Al-Fatihah buat bondanya yang telah pun berangkat ke alam abadi pada 17 hari bulan 9 hari itu. Daripada pihak abang ucapkan salam takziah. Semoga almarhum ditempatkan di kalangan ahli syurga dan berada dalam keadaan yang sangat aman damai di sana. Al-Fatihah. Ucapan seterusnya datang daripada seorang isteri. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat suami dia yang bernama Muhammad Izaz Muhammad Zainuri, yang mana hari jadinya jatuh pada 26 hari bulan 9 genap 34 tahun, dengan ucapan terima kasih menjadi seorang suami yang sangat hebat yang membela keluarga dan sanggup berbuat apa saja demi keluarga tercinta. Semoga Allah sentiasa merahmati, panjang umur, murah rezeki, dipermudahkan segala urusannya. Yang seterusnya daripada JSPL, saya ucapkan selamat hari jadi buat Puan Sharifah Normawati Wan Radili, yang mana hari jadinya jatuh pada 24 hari bulan 9. Biasanya dia kata orang panggil dia dengan panggilan Embok. Jadi daripada saya JSPL, saya ucapkan selamat hari jadi buat Puan. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dunia dan di akhirat. Dan ucapan yang terakhir datangnya daripada seorang isteri yang bernama Kamalia. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat suami dia yang bernama Zamri Zainal. Dia kata hari jadinya jatuh pada 25 hari bulan 9 genap 38 tahun usia suaminya, dengan ucapan selamat hari jadi buat suami tersayang. Semoga panjang umur, murah rezeki. Semoga Allah sentiasa merahmati dan dipermudahkan segala urusannya. Terima kasih dengarkan cerita abang kali ini. Kali ini ceritanya pendek kan, santai-santai je. Nanti ada yang mau panjangkan sikit bang cerita. Bukan tak boleh nak panjangkan, boleh, tapi abang masih lagi ragu-ragu. Ada kau nak dengar cerita abang panjang-panjang? Takut juga. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Lupa abang, hari ini hari Khamis kan, rakaman ni akan ditayangkan hari Khamis. Salam Maulidur Rasul. Salam Maulidur Rasul buat semua. Jadi sempena Maulidur Rasul ni kita ambil iktibar daripada apa yang telah dikorbankan, yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua dapat mengikuti semua ajarannya dan menjadi seperti yang Rasulullah harapkan, menjadi umat terbaiknya, insya-Allah. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.